hakikatnya merupakan makhluk sosial yang selalu menggunakan komunikasi untuk melakukan interaksi setiap hari. Kita melakukan interaksi dengan teman, keluarga, sahabat dan masyarakat di luar sana. Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat dan idea antara dua atau lebih manusia untuk menghasilkan tindak balas yang diharapkan. Menurut tokoh ilmu komunikasi, Onong Uchana Effendi, komunikasi ialah sebuah proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan memiliki tujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah suatu pola sikap atau suatu perilaku baik secara langsung iaitu lisan maupun tidak langsung melalui media. Dengan kata lain, komunikasi juga dapat ditarifkan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim pesan kepada penerima secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan maklum balas. Objektif kajian terbahagi kepada 3. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam kalangan belia pada masa kini. Yang kedua, mengkaji maksud faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam kalangan belia pada masa kini. Yang ketiga, menerangkan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam kalangan belia pada masa kini. Seterusnya, terdapat 6 pengetahuan yang boleh diperoleh daripada tajuk ini. Yang pertama, luasnya pengetahuan seseorang menunjukkan bahawa luaslah perbendaharaan kata yang diperolehnya. Yang kedua, pengetahuan merupakan kunci utama di dalam komunikasi. Seseorang akan lebih mudah untuk menyampaikan sebarang info apabila mempunyai pengetahuan yang luas. Selain itu, komunikator yang mempunyai aras pengetahuan yang tinggi akan lebih banyak menggunakan kata-kata yakni diksi bagi menyampaikan sebarang pesanan secara formal atau tidak formal terhadap komunikan. Seterusnya, komunikan boleh menjawab atau menginterpretasikan sebarang pernyataan yang dinyatakan oleh komunikator secara lancar apabila memiliki pengetahuan yang luas. Justru, seorang akademisi tidak mungkin mempraktiskan percakapan yang intelektual dan sukar difahami ketika menghadapi seseorang yang lebih rendah pengetahuannya. Akhir sekali, apabila berkata-kata bersama orang yang berpengetahuan dalam sesuatu bidang, manakala kita kurang pengetahuan dalam perkara tersebut, kita mungkin tidak akan memahami istilah yang diungkapkan oleh mereka. Seterusnya, kita beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam kalangan belia. Faktor yang pertama ialah dari segi pengalaman atau perkembangan diri. Perkembangan diri ini berujuk kepada perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang seiringan dengan waktu, baik secara fizikal, emosional, sosial maupun kognitif. Manakala, pengalaman pula merujuk kepada kisah lepas yang berlaku pada seseorang individu. Jadi, perkembangan diri ini berkait rapat dengan kelancaran komunikasi berikutan beberapa sebab yang dapat menghambat kelancaran komunikasi, seperti individu tersebut kurang dalam keterampilan komunikasi, ketidakpercayaan pada diri, mempunyai gangguan komunikasi dan akhir sekali mungkin kurangnya pelibatan sosial. Kurang keterampilan komunikasi ini merujuk kepada kesulitan dalam mengekspresikan idea secara lisan ataupun bertulis. Seterusnya, ketidakpercayaan pada diri pula ialah kerisauan akan penilaian orang lain terhadap diri kita, dan individu yang mempunyai gangguan komunikasi ini pula ialah individu yang mempunyai masalah dalam pemahaman dan dalam komunikasi. Akhir sekali, ialah kurang pelibatan sosial di mana seseorang individu itu mungkin terlalu malu untuk bercakap atau berkomunikasi dengan individu yang lain ataupun di khalayak ramai. Faktor yang kedua ialah persepsi. Menurut kamus, persepsi ialah proses mental dan sensorik di mana individu menginterpretasikan dan memberikan makna pada maklumat yang diterima melalui panca indera untuk mempermudah proses komunikasi. Terdapat 3 sebab yang menyebabkan persepsi mempengaruhi kelancaran komunikasi. Yang pertama ialah kelancaran berbicara. Hal ini dapat dilihat apabila seseorang sering terbatas atau sulit untuk menyelesaikan sesuatu ayat. Seterusnya, ialah kesulitan dan kekurangan dalam mengungkapkan idea dengan jelas, seperti kesulitan dalam menyampaikan idea atau konsep dengan jelas dapat mempengaruhi persepsi terhadap kelancaran komunikasi. Dan sebab ketiga ialah faktor budaya atau kontekstual, ialah persepsi kelancaran bahasa juga dapat dipengaruhi oleh
budaya dan norma-norma komunikasi yang berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya golongan belia. Faktor yang ketiga ialah kecerdikan. Kecerdikan ini dapat dilihat kepada kemampuan seseorang untuk berfikir dengan cepat, cerdas dan memiliki daya kreativiti yang tinggi dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi situasi tertentu. Dalam konteks komunikasi pula, kecerdikan ini dapat melibatkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi dan pertukaran maklumat antara individu, terutamanya kalangan belia. Jika sesebuah komunikasi terbatas dan terlihat sukar untuk disampaikan, maka kecerdikan menjadi titik utama dalam mengukur tahap keberkesanan komunikasi sesebuah individu. Faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam kalangan belia yang keempat ialah faktor biologis. Lumpuh organ pertuturan akan menyebabkan gangguan berikut. Yang pertama, sukar mengatakan kata desis kerana ada kelainan pada rahang, bibir dan gigi. Kedua, kesukaran menggumam dan bercakap disebabkan oleh bibir sumbing, rahang atau lidah tidak aktif. Yang ketiga, bercakap teragak-agak dan tergagap-gagap kerana tidak terbiasa bercakap dengan orang lain. Maka, mereka akan merasa malu atau segan. Oleh itu, faktor biologis amat mempengaruhi kelancaran komunikasi seseorang. Faktor yang terakhir ialah faktor kepribadian. Setiap belia mempunyai kepribadian yang berlainan. Sesetengah belia sangat beramah dan mudah bergaul, manakala sesetengah belia mempunyai sikap pemalu yang keterlaluan kerana kurang bergaul. Hal ini menyebabkan mereka kurang keyakinan diri untuk berkomunikasi. Sehubungan itu, belia tersebut tidak memiliki pengetahuan yang luas kerana mereka kurang bergaul. Maka pemahaman mereka mengenai sesuatu hal sangat minimum sehingga mereka tidak dapat meneruskan perbualan atau komunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh yang paling mudah kita dapati ialah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Apabila pensyarah mengajukan soalan, kita akan lihat orang yang sama sahaja akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika pensyarah mengajukan soalan kepada belia yang pemalu dan kurang bercakap, mereka akan sedikit gementar dan tidak lancar semasa menjawab soalan. Oleh itu, kepribadian seseorang sangat penting kerana dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Bagi rumusan vlog ini, kesimpulannya, beliau pada masa kini haruslah lancar dalam berkomunikasi supaya dapat menjadi contoh dan teladan yang baik kepada orang lain. Saya berharap agar belia pada masa kini dapat mengambil peluang yang ada bagi melancarkan lagi komunikasi mereka. Hal ini kerana komunikasi amat penting dan digunakan dalam kehidupan seharian. Justru itu, beliau haruslah melancarkan komunikasi agar dapat menjadi yang terbaik pada masa hadapan. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down,